Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma alimna. Perbincangan kita hari itu berhenti setakat muka surat 38 muka surat 38. Tak ada perhabis peringkat keempat kehidupan Nabi SAW di Mekah. Ada sikit tak ada perhabis itu, iaitu 4 surah yang akan dikemukakan nanti dipercayai telah turun pada tahun ke-13 kenabian, beberapa ketika sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Jadi 4 surah ni termasuk dalam surah-surah yang turun di peringkat keempat kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena rujuk kepada muka surat 27. Tengok situ pula. Peringkat keempat bermula dari tahun ke-11 hingga ke tahun berhijrah ke Madinah, dalam masa 3 tahun. Dalam masa ini ada sebanyak 13 surah diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita baca malam ini adalah yang terakhir lah, 4 surah yang terakhir daripada sejumlah surah saat ini iaitu 13 surah saat ini. Jadi 4 surah ni diturun pada tahun yang ke-13, mana tahun terakhir. Tahun terakhir kehidupan Nabi SAW di Madinah. Di Mekah. Sebab Nabi kita berada di Mekah menerima wahyu selama 13 tahun. 13 tahun. Bila kata tahun 13 tu tahun terakhir. Yang pertamanya iaitu surah ke-42, surah Asy-Syura, boleh panggil juga surah Hamim Asy-Syura. Penjelasan tentang kemasyarakatan Islam. Surah ni menceritakan tentang macam mana cara hidup masyarakat Islam, terutamanya dalam sebuah negara. Jadi seseolah sudah ada isyarat di situ bahawa Nabi SAW akan ada sebuah pemerintahan negara. Kira-kiranya sudah ada di situ. Sebab diberi pengisian kepada Nabi SAW dalam surah ini tentang kehidupan masyarakat Islam itu macam mana. Macam mana cara dia hidup bermasyarakat. Jadi dalam surah inilah kita dapat sekurang-kurangnya, kalau nak tengok, tengok pada ayat yang ke-36 hingga 43. Tengok situ. Situ nampak gambaran masyarakat Islam, macam mana ia berbeza daripada masyarakat orang kafir. Cuba tengok Amir baca 36 hingga 43. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأتقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين.
السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر فإن ذلك لمن عزم الأمور. Baca terjemah. Apapun kenikmatan yang diberikan kepadamu, maka itu adalah kesenangan hidup di dunia. Sedangkan kenikmatan yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang yang beriman dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Dan bagi mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, apabila mereka marah segera memberikan kemaafan. Dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka, dan mereka menafkahkan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri. Dan balasan seperti kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik pada orang yang berbuat jahat, maka pahala buatnya daripada Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Tetapi orang-orang yang membela diri setelah dizalimi tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka. Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim pada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengendahkan kebenaran. Mereka itu mendapat kesalahan yang pedih. Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sesungguhnya itu termasuk dalam perbuatan yang sangat mulia. Nah, itulah gambaran tu, gambaran kehidupan masyarakat Islam. Dan dia sudah ada isyarat di situ kepada akan wujudnya suatu pemerintahan, suatu negara yang akan membela orang yang dizalimi. Dan urusan negara itu adalah berasaskan kepada syura, musyawarah, wa amruhum syura bainahum. Ini sebab itu nama surah ni surah syura. Maknanya segala keputusan yang besar-besar urusan negara itu terutamanya diputuskan berdasarkan musyawarah, bukan berdasarkan fikiran atau pandangan orang-orang tertentu secara sewena-wena begitu, ataupun secara diktatur. Bukan begitu cara pemerintahan Islam. Dan orang-orang yang dizalimi akan dibela, dan orang yang melakukan kejahatan akan dibalas kejahatannya. Misalnya kalau membunuh, maka ada hukum qisas. Itu sudah ada isyarat itu. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan kepada kejahatan ialah kejahatan seumpamanya. Mana kalau bunuh orang, bunuh balaslah. Siapa yang nak bunuh? Situ ada isyarat kepada pemerintahan itu, isyarat kepada negara. Tetapi faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Sesiapa yang memaafkan dan dia melakukan perbuatan yang elok, fa ajruhu 'ala Allah, pahalanya dijamin oleh Allah. Maknanya kalau seseorang tu dia boleh nak qisas tapi dia maafkan. Nak qisas boleh, ada peruntukannya, tetapi dia tidak qisas, dia maafkan. Dia ada kelebihan yang tersendiri. Itulah masyarakat Islam yang digambarkan sebelum Nabi berhijrah lagi. Sudah ada benda ni, tapi di saat-saat akhir lah. Itulah yang kita panggil di peringkat keempat kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Itulah lebih kurangnya. Lepas tu mereka mendirikan sembahyang, berbelanja, buat kebajikan. Itulah gambaran masyarakat Islam. Seterusnya kita tengok surah ke-43 Az-Zukhruf. Orang panggil juga Hamim Az-Zukhruf. Dalam surah ni pun peringkat yang sama juga. Penyempurnaan hujah terhadap kaum kafir Quraisy dan amaran terakhir kepada mereka. Secara kasarnya kandungan dia tu itulah maksudnya. Nak bagi amaran terakhir kepada orang-orang kafir Quraisy dan penyempurnaan hujah. Hujah selama ni banyak dah. Ni tambah lagi nak beri cukup. Beri cukup. Jadi tidak kata boleh orang kafir itu buat alasan kita tak tahu, tak siapa maklumat kepada kita, panduan tak ada, tak timbul masalah tu. Tak boleh kata gapo dah sesok. Cukup dah Allah SWT bagi ayat-ayatnya, tanda-tandanya, hantar Nabi yang cukup sempurna. Cukup dah. Itu maksud
di dalam surah ni. Ini pun peringkat akhir juga. Boleh kita tengok umpamanya di dalam ayat 74 hingga 80. 74 hingga 80. Surah Az-Zukhruf ni selepas daripada surah tadi lah. Selepas daripada surah tadi. 74 hingga 80 misalnya. Boleh. Tengok. Baca, amin. Innal mujrimina fi 'adabi jahannam khalidun la yufattaru 'anhum wa hum fihi mublisun wa ma zalamnahum walakin kanu zalimin wa nadaw ya maliku liyaqdi 'alaina rabbuk qala innakum makithun laqad ji'nakum bil haqqi walakin aktharukum lil haqqi karihun am adramu amran fa inna mubrimun am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa itu kekal di dalam azab neraka Jahannam. Tidak diringankan azab itu ke atas mereka dan mereka berputus asa di dalamnya. Dan tidaklah kami menzalimi mereka, tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Dan mereka berseru, wahai malaikat, biarlah Tuhanmu mematikan sahaja kami. Dia menjawab, sesungguhnya kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Kami telah datang membawa kebenaran itu kepada kamu, tetapi kebanyakan kamu mencikannya. Atau apakah mereka telah merencanakan suatu tipu daya, maka sesungguhnya kami sudah merancang mengatasi gaya mereka. Atau apakah mereka menganggap bahawa kami tidak mendengar rahsia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kami dengar, dan putusan-putusan kami yang malaikat mencatat di sisi mereka. Jadi ini kalau kita tengok ni pada beberapa ayat ni jelas nampak ni peringkat akhir tu. Abramu amran fa inna mubrimun, atau mereka sedang membuat pakatan jahat. Pakatan jahat tu macam-macam lah. Nak halau Nabi, nak mencederakan Nabi, dan nak membunuh bahkan sampai ke peringkat itu. Ni peringkat ni yang ada sebut benda-benda ni dia sangat akhir tu, peringkat akhir. Sampai ke peringkat itulah sehingga Allah SWT izinkan kepada nabinya untuk berhijrah selepas itu. Dan balasan kepada orang yang menolak kebenaran yang dibawa oleh nabi-nabi, termasuk nabi kita, ialah neraka lah. Bila dalam neraka, itulah gambaran dalam nerakanya disebut, kafir kata biar matilah, biar mati, tapi tak mati dah. Dalam neraka tu hanya duk terima azab seksaan yang tidak berputusan. Itulah balasan kepada orang yang tak mengikut, tak menerima kebenaran. Atau mereka ingat kami tak dengar rahsia dan bisikan mereka, jadi duduk merancang senyap-senyap secara sulit tu. Ingat kami tak tahu ke? Kami tahu, dan kami pun sudah wa rusuluna ladaihim yaktubun. Rasul-rasul kami, yakni malaikat-malaikat itu tulis belaka tu. Apa yang mereka duduk buat pakatan jahat untuk bertindak ganas terhadap Nabi SAW itu, Tuhan tahu belaka, bahkan ada catatannya. Ini semua menggambarkan peringkat akhir kehidupan Nabi SAW. Di peringkat akhir itulah ciri-ciri dianya. Dia ada menyebutkan perancangan jahat orang kafir nak bertindak ganas terhadap Nabi SAW. Ini antara ciri-ciri surah-surah yang turun di peringkat terakhir kehidupan Nabi di Mekah. Kita pergi lagi surah ke-6, iaitu Al-An'am. Surah ke-6 Al-An'am, penyempurnaan hujah juga ni. Jadi royak ni royak belaka dah habis dah ni. Jadi sehingga saya tak boleh kata gapo dah. Sebenarnya
Tak boleh kata Tuhan buat nyaya. Tapi orang yang dia manusia tu sendiri yang buat nyaya ke diri sendiri. Sebab apa? Hujah cukup. Wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Kami tidak buat nyaya kepada mereka, tetapi mereka sendirilah buat nyaya kepada diri sendiri. Pasal apa? Cukup dah alasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, cukup. Inilah maksud penyempurnaan hujah terhadap kaum kafir Quraisy. Dan seterusnya surah Al-An'am juga lebih kurang itu juga, penyempurnaan hujah terhadap kaum kafir Quraisy dan amaran terakhir kepada mereka. Di dalam surah Al-An'am disebutkan penyelewengan dan kesesatan, teruk amalan orang-orang kafir Quraisy itu semua didedahkan dan diceritakan molek ke benda lagu ni. Molek ke? Ada Tuhan batah. Tu tak betul. Tak molek lagu tu. Dia kena begini sepatutnya. Jadi hari ni kita boleh lihat umpamanya, walaupun semua surah tu kalau kita perhati secara keseluruhan ada benda tu lah, tapi kita boleh tengok misalnya untuk pilihan kita ambil ayat 19 hingga 21 surah Al-An'am. Jadi pergi ke depan pula. Pergi ke depan pula. Surah yang ke-6 19 21. Cuba tengok situ. Cuba baca. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah Allah, Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahawa ada Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa, dan aku berlepas diri daripada apa yang kamu sekutukan. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya, mereka mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan sesuatu pembohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak memperoleh keuntungan. Jadi di sini dalam 2-3 ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala menolak kesyirikan. Itulah intipati ajaran Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu bawa ajaran tauhid dan menolak kesyirikan. Jadi ini semua ni daripada awal sampai akhir penyempurnaan hujah daripada Allah terhadap orang kafir Quraisy, bahawa amalan mereka, akidah mereka, syirik itu tidak benar, tidak benar. Lepas tu cuba kita tengok 122, 123 adalah surah yang sama. Cuba tengok situ. Cuba habis baca. Rabbi Musa 122 awaman kanat أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَانَ
Dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami berikannya cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang ramai, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan sehingga ia tidak dapat keluar daripada sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka lakukan. Dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar melakukan tipu daya di negeri itu, tapi mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa disedari. Tu akhir tu saat ni 123 hak tu yang paling penting dalam menentukan surah ini adalah turun di peringkat terakhir kehidupan Rasulullah SAW, iaitu peringkat keempat. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha. Begitulah sama dah, sunnatullah dah, sama-sama kami adakan di setiap negeri itu pembesar-pembesar yang buat kerosakan. Jadi ini kritik masyarakat Quraisy itulah, pembesar-pembesar dia itulah yang tak mahu terima kebenarannya dan yang menyesatkan orang ramai. Liyamkuru fiha, sampai mereka merancang benda-benda yang tidak baik di negeri itu, termasuk membunuh, termasuk menekan, menzalimi orang-orang yang nak menegakkan kebenaran dan orang-orang yang nak menyebarluaskan kebaikan. Waktu disekat biasanya pemimpin-pemimpin lah. Itu liyamkuru fiha. Makr itu, perkataan makr itu ada juga di sini, dan ini adalah satu tanda surah yang turun di peringkat akhir di Mekah. Tapi sebenarnya yang mereka duduk rancang, duduk buat, mikir benda hak tak molek tu, tak ada rugi orang lain, rugi diri sendiri sebenarnya. Tapi dia tidak sedar. Orang buat salah, buat tak molek ni, dia berasa dia buat molek, sebenarnya tidak, rugi diri sendiri. Dia duduk menentang kebenaran tu, rugi diri sendiri. Bukan untung, tidak bawa untung. Inilah dalam surah Al-An'am. Begitu juga kalau kita perhati hak lain-lain ayat di dalam surah ni, dia ada hak tu lah. Hakikatnya penyempurnaan hujah terhadap kaum kafir Quraisy dan amaran terakhir kepada mereka. Kalau kita perhati secara keseluruhan, itulah kandungannya. Surah ke-7 iaitu surah Al-Anfal, Al-A'raf. Selepas surah Al-An'am, surah Al-A'raf serupa juga, kandungannya lebih kurang, iaitu untuk menyempurnakan hujah terhadap orang kafir Quraisy dan amaran terakhir kepada mereka. Antara ayat-ayat yang boleh kita lihat dalam surah ni untuk menjadi panduan kepada kita dalam menentukan tahap ataupun peringkat kehidupan Nabi SAW di Mekah tu, kita boleh lihat misalnya ayat 59 hingga 64. Ayat 59 hingga 64. Dan yang seumpama itu lebih kurang itu boleh kita tengok seterusnya lagi. Cuma ayat ni 59, 64 ni kalau kita perhatikan macam mana diceritakan bahawa orang-orang dulu, Nabi-Nabi dulu pun menghadapi cabaran yang sama. Yang mereka hadapi cabaran itu daripada pemimpin dan pembesar-pembesar di sesuatu tempat. Mereka lah yang menjadi penghalang untuk orang-orang yang benar ni menegakkan kebenaran. Macam-macam tuduhan dibuat kepada Nabi-Nabi dulu. Walaupun dia cerita tentang Nabi-Nabi dulu, nak ceritanya Nabi ni pun, Nabi kita ni pun gitu juga nasibnya, sama je. Cuba perhati molek, benda lebih kurang je berlaku. Baik, kita tengok 59, 64. Ambil. Cuba baca tu. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل
رسول منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوا فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. Sesungguhnya kami benar-benar telah mengutuskan Nuh kepada kaumnya, lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sebenarnya bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat. Pembesar-pembesar kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Nuh menjawab, wahai kaumku, aku tidak sesat, tetapi aku ini seorang Rasul dari Tuhan seluruh alam. Aku menyampaikan kepadamu amanah Tuhanmu, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui daripada Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dan hayrankah kamu bahawa ada peringatan yang datang daripada Tuhanmu melalui seorang lelaki daripada kalanganmu sendiri untuk menjawab peringatan kepadamu dan agar kamu bertakwa sehingga kamu mendapat rahmat? Maka mereka mendustakannya. Lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Jadi di sini kalau kita tengok daripada ayat ni 59 sampai 64 ni cerita tentang Nabi Nuh. Macam mana, apa yang Nabi Nuh hadapi bila dia bawa ajaran tauhid, nak menghapuskan ajaran syirik. Kaum dia kata dia sesat. Padahal Nabi Nuh ni Nabi Rasul. Tetapi orang sesat tu kata kepada orang yang nak bawa petunjuk kepada dia tu sesat. Ni benarnya. Siapa Nabi Nuh kata aku tidak sesat, aku ni Rasul daripada Tuhan semesta alam, buat mari risalah Tuhan kepada kamu, nak beri nasihat kepada kamu. Begitulah. Jadi akhir sekali apabila dusta tu berlawai-belawai, lama lah masanya, dekat 1000 tahun juga, lamanya masa. Akhir sekali Allah SWT buat keputusan hancurkan, tenggelamkan hak mana-mana mendustakan ayat-ayat kami. Kalau kita baca dalam surah ni seterusnya, dia ada kaitan juga. Selepas tu cerita kaum Ad pula. Allah SWT hantar Nabi Hud. Nabi Hud pun bawa ajaran yang sama. Dia nak cerita ni Nabi kita pun bawa benda yang sama juga. Tapi apa yang dia hadapi daripada masyarakat? Masyarakat tu siapa dia? Al-Mala', pemimpin atasan. Qala al-mala'u min qaumihi, berkata pembesar-pembesar dari kalangan kaumnya, pemimpin-pemimpin. Ada betul hak masalah sama pun. Masalah sama. Kalau hak atas tu jadi rosak, duduk pegang, dia punah habis ke bawah. Susah. Nak betul susah. Itulah keadaan. Lepas tu cerita Nabi Hud pun sama juga, dia bawa benda yang sama. Malakum min ilahin ghairuh, tak ada Tuhan lain. Tuhan kamu ni selain daripada dia. Lepas tu kaum dia kata kepada dia, qala al-mala'ul ladzina kafaru, pemimpin juga, pembesar-pembesar juga kata. Jadi hak bawah-bawah ni ikut lah. Dia kata kepada dia, inna lanaraka fi safaha, kami nampakmu bodoh, kata dia. Macam-macam dia, sesak ada, bodoh ada, dia tuduh Nabi itu. Ini juga yang berlaku kepada Nabi kita, sama je. Akhir sekali Tuhan buat keputusan hancurkan mereka. Kalau kita baca lagi seterusnya, wa ila Thamud akhahum salihah, kaum Samud lagu tu juga Tuhan utuskan Saleh. Apa ajaran utama dia? U'budullah ma lakum min ilahin ghairu. Seperti tadi juga, serupa aja. Ajaran tauhid yang bawa ni semuanya bawa ajaran tauhid. Al-Fatih macam-macam lah. Dia kata sini, qala al-mala'ul ladzina istakbaru min qaumi, serupa juga. Pembesar-pembesar juga yang dia hadapi. Sama juga dengan Nabi kita, yang dia hadapinya pembesar-pembesar dari kaum Quraisy. Inilah yang menjadi penghalang kepada kebenaran Islam, yang menjadi penghalang. Kaum Lut, kapal sini semua ni duduk sini belakang. Jadi apa tujuan ayat? Cuba tengok sejarah. Semuanya menerima nasib yang sama kalau lawan hak benar. Semuanya menerima nasib yang sama. Jadi kamu janganlah buat gitu.
Jadi buat mari dalam bentuk sejarah cerita Nabi-Nabi dulu, tapi persamaannya masing-masing tu kalau hak zaman Nabi dia seralah. Dia lah duduk buat lagu tunya menjadi penghalang. Walaupun tidak secara langsung, tapi itulah yang mereka buat supaya orang-orang dulu juga. Baik, kalau kita tengok pula 88 hingga 89. Amin. Dalam surah ni 88 89. Juzuk yang ke-9 qala al-mala'u ustaz. Cuba baca. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Pembesar-pembesar yang menyombongkan diri daripada kaum Syuaib berkata, wahai Syuaib, sesungguhnya kami akan mengusir engkau bersama dengan orang-orang yang beriman daripada negeri kami, kecuali jika engkau kembali kepada agama kami. Syuaib berkata, adakah kamu akan mengusir kami meskipun kami tidak menyukainya? Sesungguhnya kami telah mengadakan permohonan yang besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agamamu setelah Allah melepaskan kami daripadanya, dan tidaklah layak kami kembali kepadanya kecuali jika Allah Tuhan kami menghendaki. Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu, hanya pada Allah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, berikanlah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak. Engkaulah pemberi keputusan terbaik. Baca selagi, seayat lagi tambah selagi. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. Dan pembesar-pembesar daripada kaum Syuaib yang kafir berkata sesama mereka, sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib, sudah tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi. Itu sindiran kepada ketua-ketua masyarakat, pemerintah dari kalangan kafir Quraisy. Serupa dengan zaman Nabi Syuaib dululah. Apa mereka buat terhadap Nabi Syuaib? Bila Nabi Syuaib ajak mereka kepada ajaran tauhid, ajak mereka supaya meninggalkan syirik, lanukhrijannaka ya Syuaib, kami akan usir kamu, halau kamu, keluarkan kamu dan orang-orang yang beriman denganmu itu min qaryatina, daripada negeri kami. Dia kuasa kan? Dia ada kuasa, dia boleh bertindak begitu. Itulah yang dilakukan. Ini sindiran kepada kafir Quraisy. Apa yang nak dibuat oleh kafir Quraisy terhadap Nabi kita sama juga. Dia nak keluarkan juga. Padahal orang situ lah sama-sama anak beranak. Sama-sama anak beranak. Tanah tumpah lahir mereka, khususnya Nabi kita. Tapi tak boleh terima kebenaran. Siapa nak suruh keluar kalau boleh. Nak rancang ke mana nak suruh tidak duduk negeri itu. Itulah yang dibuat oleh orang dulu. Kalau kamu buat benda lagu ni, akibatnya kamu akan terima serupa dengan orang dulu jugalah, akan binasa. Ini penyempurnaan hujah. Buat mari cerita-cerita lama sejarah tu nak ayat, jangan buat benda lagu tu, tak betul, tak kena. Dan di sini kita nampak mereka tu memaksa. Qala awalau kunna karihin. Kalau kami akan keluarkan kamu dan orang yang beriman dengan kamu kalau tidak murtad, kalau tidak ikut agama hak asal. Dia nak paksa lagu tu. Jadi Nabi Syuaib kata, qala awalau kunna karihin, walaupun kami tak suka, nak paksa juga kau? Atas benda tak betul, hak kita tahu dah tak betul, nak paksa juga kita turut tu. Itu cara paksa yang dia guna. Itulah yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy juga. Kami tidak akan buat gitu setelah Allah SWT bagi petunjuk.
bagi melepaskan kami daripada kesesatan tu, takkanlah kita nak balik pergi kepada kesesatan tu pula. Kita tak akan buat begitu. Jadi orang pembesar-pembesar dia tu duduk kempen lah macam-macam fitnah yang mereka taburkan terhadap Nabi Syuaib dan pengikut-pengikut dia tu. Dia kata, la ini taba'tum Syuaiban innakum la khasirun. Kalau kamu duduk teruk Syuaib kan, rugi. Macam-macam dia kata, nak menakut-nakutkan orang ramai itu kepada Nabi Syuaib. Itulah yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy juga sebenarnya kepada Nabi kita. Walaupun cerita-cerita dia serah, dia pun duduk buat gitu juga. Dia pun nak halau Nabi juga, nak usir Nabi daripada Mekah juga. Jadi sehingga akhirnya Nabi SAW sendiri berhijrah. Mana setahun selepas tu. Ni hujung dah ni. Jadi kalau ada perbuatan nak mengusir, perbuatan nak membunuh, merancang, buat benda-benda tak molek tu, tekan, paksa sampai ke kemuncaknya pendekanan tu, itu tanda surah-surah yang diturunkan di peringkat akhir kehidupan Nabi SAW di Mekah. Lepas tu kita boleh tengok pula contohnya, kalau tengok keseluruhan pun lebih kurang tu juga, ayat 96 hingga 99 Amir. Selepas pada tu وَأَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. Dan jika penduduk negeri beriman dan bertakwa, maka kami akan melimpahkan kepada mereka keberkatan daripada langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami seksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Maka adakah penduduk negeri itu berasa aman daripada siksaan kami yang datang pada malam hari ketika mereka sedang tidur? Atau adakah penduduk negeri itu berasa aman daripada siksaan kami yang datang pada waktu pagi ketika mereka sedang bermain? Atau adakah mereka merasa aman daripada siksaan Allah yang tidak terduga? Tidak ada yang merasa aman daripada siksaan Allah selain daripada orang-orang yang rugi. Jadi ini semua ni nak mencukupkan hujah daripada pihak Allah, iaitu Allah kata kalaulah penduduk negeri mana-mana negeri itu beriman dan bertakwa, Allah SWT akan buka keberkatan langit dari langit dan bumi untuk mereka. Tapi tidak begitulah manusia ni. Tidak begitu. Mereka duduk mendustakan semacam tidak takut kepada Allah SWT. Padahal Allah SWT boleh buat mari bala dia tu, tak kira malam, tak kira pagi, tak kira tengah hari, tak kira, boleh buat mari belaka. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Apakah mereka berasa aman terhadap tindakan Allah Subhanahu Wa Taala? Ia duduk merancang buat benda-benda tak molek tu, dia berasa tu tak boleh buat kau ke dia. Ini makr ada ni. Afa aminu makrallah. Bila sebut benda-benda gini ni, maknanya isyarat kepada ada mereka duduk merancang, duduk buat benda yang sangat-sangat dahsyat, sangat-sangat tak benar sabar, iaitu nak membunuh Nabi SAW. Ini peringkat akhir ni. Itu kalau kita tengok di sini. Hak lain-lain lebih kurang begitulah, dalam bentuk cerita-cerita Nabi-Nabi dahulu. Allah SWT mari di sini sebenarnya untuk mengingatkan orang-orang kafir Mekah tu dalam hubungan semasa Nabi SAW hidup. Padahal Quran ini menjadi panduan sampai akhir zaman. Tapi kalau kita nak tengok dari sudut tu, inilah pentingnya tengok memahami Al-Quran berdasarkan turun surah-surah dia, turun ayat-ayat tu. Bila kita tengok situ, kita nampak peringkat ni, dan boleh kita jadikannya sebagai asas
untuk sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat muktabar lah, sangat muktabar. Itu asasnya. Habislah di situ. Kemudian tahun ke-13, tahun ke-14 tu hijrah lah. Hijrah. Situ berlaku hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Habis dah bahagian Mekah tu, 4 peringkat tu habis. Sekarang ni kita pergi ke Madinah pula. Bila Nabi SAW berhijrah ke Madinah, apa ceritanya? Apa surah-surah yang diturunkan kepada Nabi SAW semasa di Madinah, daripada tahun pertama sampai ke tahun yang terakhir itu? Apa tertib turunnya itu? Dan di sebalik itu kita boleh tengok perjalanan kehidupan Nabi SAW-nya bagaimana, atau kita panggil sirah Nabi itu, lagu mana keadaannya, boleh kita lihat melalui tertib turun Quran itu. Pada 27 Safar tahun ke-14 kenabian, Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah bersama Abu Bakar. 24 surah telah diturunkan setelah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Lepas Nabi berhijrah ke Madinah tu 24 surah tu. Dan tidak semesti turunnya tu semasa Nabi betul-betul duduk Madinah. Duduk di luar daripada Madinah pun tak kira lah, lepas daripada dia berhijrah. Jadi ayat-ayat atau surah-surah yang turun selepas tu dipanggil Madaniyah. Ayat-ayat yang turun di Madinah atau surah-surah yang turun di Madinah. Kalau kita tengok dalam Quran ni, setiap surah di sini dia tidak buat, dia tidak buat. Setengah-setengah Quran tu dia ada, dia tulis Madaniyah ke Makkiyah di permulaan surah tu. Dia ada tulis Makkiyah makna turun di Mekah, yang ni sebelum tu lah, sebelum berhijrah. Tak mesti turun di Mekah betul, tapi dalam masa tu. Madaniyah pula yang turun kepada Nabi SAW selepas Nabi berhijrah ke Madinah. Carta di bawah ini menunjukkan tertib turun ayat-ayat dan surah-surah semasa Nabi SAW berada di Madinah. Nama surah, zaman turun, isi kandungan utamanya. Nombor 1, surah Al-Jumu'ah, iaitu surah yang ke-62. 3 ayat terakhirnya. Ni mula-mula bila pergi ke Madinah tu tengok ni. Pada 1 hijrah, sembahyang Jumaat pertama didirikan di Quba berdasarkan 3 ayat yang terakhir dalam surah Jumaat itu. Khutbah Jumaat dan hukum hakam sembahyang Jumaat ada situ, ada situ. Jadi ini pada tahun pertama lah. Baik, kalau kita tengok surah Jumaat tu 62, 62. Cuba tengok, ambil baca 3 ayat yang akhir itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'a dzalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk menunaikan salat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan menunaikan salat Jumaat, dan tinggalkanlah jual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Kemudian setelah selesai salat, maka berjalanlah kamu di muka bumi dan carilah apa yang kamu hajati daripada limpah kurnia Allah, dan ingatlah akan Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu berjaya. Dan apabila mereka mengetahui kedatangan barang-barang dagangan yang baru tiba atau mendengar suatu hiburan, mereka bersurai dan pergi pada yang meninggalkan engkau yang sedang berdiri di atas muka untuk berkhutbah.
Katakanlah wahai Muhammad, pahala bahasan yang ada di sisi Allah lebih baik daripada hiburan dan barang-barang dagangan itu, dan Allah sebagai pemberi rezeki. Jadi ini 3 ayat ni kalau tidak mula-mula turun pun antara yang mula-mula lah, gitulah. Dia tidak kata dengan pasti, tetapi hak mula-mula ni kalau kita tengok sebut pasal jemaah ni. Dan dalam sirahnya disebutkan semaya jemaah mula-mula Nabi SAW dirikan, iaitu apabila dia berhijrah, berhijrah berhenti di Quba tu situ. Walaupun yang disebut di dalam ayat ni bukan bermakna semuanya pada masa dia duduk di Quba tu. Lepas itu beberapa lama gitulah keadaannya. Beberapa lama setelah sampai ke Madinah pun duduk buatlah hari jemaah tu, semaya jemaah. Tiba-tiba dalam satu kali itu berlaku. Satu kali berlaku bila orang susah sangat, makanan tak ada, kemarau berlaku. Tempat kita ni pun kita kata hujan sokmo ni kan, kita kata banjir sokmo ni pun ada ketika kemarau. Lon ni alhamdulillah tempat kita ni panas juga, tapi boleh kira lagi setengah-setengah tempat tu memang kemarau sungguh lah. Padahal negeri hak ni negeri hijau sekeliling ni. Bayangkan bagaimana negeri pada pasir. Ketika dia kemarau tu kemarau sungguh lah, susah. Tak ada tumbuh-tumbuhan. Jadi bila orang buat mari makanan jual apa tu gak, berebuklah perginya, berebuk pergi. Kalau kita baca dalam hadis-hadis, tu kena tengok hadis lah pula. Dia di peringkat awalnya sembahyang Jumaat tu khutbah dia tidak duduk sebelum sembahyang. Letaknya itu selepas sembahyang. Jadi selepas sembahyang, sahabat-sahabat dia oleh kerana tak ada makanan apa-apa, bila orang mari jual tu sudah dah sembahyang Jumaatnya, dia pergi. Inilah wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Mereka tinggalkan kau duduk cacat situ. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk khutbah. Jadi ramailah pakak pergi berebut, takut habislah, takut habis kan. Bila habis susah pula. Jadi hak ni cerita ni sebenarnya kalau kita tengok dalam hadis, pada masa tu khutbah ni selepas sembahyang. Lepas tu baru ditukar khutbah ni supaya ni. Lepas pada tu ditukarkan khutbah tu letak sebelum sembahyang. Pada masa ni sahabat-sahabat pun tidak tahu mana dari segi kepentingan khutbah tu, kedudukan khutbah tu setara mana nisbah kepada sembahyang jemaahnya. Bukan kerana nifak, munafik ke apa dah. Tapi oleh kerana dalam ayat sebelum pada tu pun ada sebut kan, fa idza qudiyatis salah fantashiru fil ard. Bila sudah selesai sembahyang, bertaburanlah kamu pergi cari rezeki. Jadi hak ni pun dah punya orang mari makan gapo tu gak, berbuk pergi lah sudah dah sembahyang. Dia tidak tahu ya khutbah tu pun penting juga, satu bahagian yang penting juga untuk ibadat pada hari Jumaat tu. Jadi Tuhan tegurlah ni, tegur sahabat ni. Boleh kau Syiah hak ni dia buat pukul sahabat-sahabat ni, kata tengok sahabat biadab, kata dia kurang ajar sungguh. Dia kata lagu tu Syiah kurang ajar, cuba tengok adakah patut tinggal Nabi duduk seorang duduk cacat situ hari Jumaat. Dia tidak tahu sejarah ni masa tu khutbah ni bukan duduk sebelum, duduk selepas. Sahabat keliru sebab ada ayat fa idza qudiyatis salah tu, bila selesai sembahyang boleh lagi. Jadi dia ingat boleh, rupanya tak boleh. Tak boleh. Dan selepas pada tu ditukarkan khutbah tu ke depan. Jadilah supaya hak kita buat sekarang ni betul tak? Tapi asal-asalnya dalam sejarahnya khutbah Jumaat tu dia selepas sembahyang, supaya dengan khutbah gaya hak kita learn ni. Begitu kedudukan asal. Jadi bila Allah SWT tegur, jadi moleklah sahabat-sahabat tu. Itu pun bukan semua. Kalau kita tengok dalam apa ni tafsir-tafsir yang muktabar, dia sebut Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar apa tu tak terlibat tu. Tak terlibat. Hak terlibat ni adalah hak lain-lain. Itu pun kerana mereka keliru. Dan kita kena faham sahabat-sahabat ni dididik oleh Nabi dengan panduan daripada Allah SWT. Allah SWT didik sahabat, baiki sahabat. Cara dia baiki ni macam ni lah. Dia baiki lagu ni lah. Lepas pada tu yang pentingnya kita kena tengok sahabat tu lagu tu lagi. Kalau lepas pada tu dah hak berlaku sekali tu je, itu pun kerana mereka tak jelas lagi, tak faham lagi.
Bila begitu, inilah yang dikatakan 3 ayat. Ni di Madinah. Dan yang berlaku ni tidak semesti di Quba belaka. Cumanya nak sebutnya semaya Jumaat tu mula-mula dibuat di Quba sebelum sampai ke Madinah lagi. Setelah sampai di Madinah, teruslah waktu tu semaya Jumaat tu adalah, dan berlakulah apa yang disebutkan di hujung surah ni. Itulah yang berlaku. Hak ni pada tahun 1 Hijrah, kalau nak kira Hijrah kan, tahun pertama pada tahun pertama. Sebab pada tahun kedua tu boleh dikatakan sudah berubah dah. Maknanya terlalu awal sangat tu, banyak lagi tak tahu gapo lagi. Tak tahu gapo lagi tentang hukum hakam tu. Walau bagaimanapun kalau kita tengok sekarang ni, banyak tu, walaupun ayat tu nampak rekah 3 ayat je, tapi hukum hakam Jumaat tu ada situ tu. Banyak-banyak tu pecah daripada hak tu lah. Pecah daripada hak tu. Tak apalah, kita tidak nak bincang panjang lagi hak tu dalam bab tafsir sebenarnya. Kita ni nak bincang hak ni je. Sepintas lalu tentang masa turun tu je. Tak apalah, kita pergi pula kepada surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj ayat 25 hingga 78. Itu silap kena baiki. Bukan 25 hingga 78, tapi 39 hingga 41. Surah Al-Hajj. Pada tahun 1 Hijrah. Jumpa kah? Cuba Amir baca 39 41. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi kerana sesungguhnya mereka dizalimi, dan sesungguhnya Allah Maha berkuasa menolong mereka itu, iaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya kerana mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Sesungguhnya Allah tidak menolak keganasan sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain. Tentu telah bawa biara dan Nasrani dan gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa, iaitu orang-orang yang jika mereka beri kedudukan di bumi, iaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, dan menyuruh membuat yang ma'ruf dan mencegah daripada yang munkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Nah, jadi kalau kita tengok di sini surah Hajj ayat 39 baikilah tu hingga 41 pada 1 Hijrah, kandungan dianya, hak utamanya, dan ini menunjukkan memang di peringkat awal sungguh. Peringkat awal hijrah. Kalau kita tahu daripada hadis-hadis bahawa perang Badar berlaku pada tahun yang kedua, hak ini sebelum pada tu lagi. Sebelum perang itu dapat kebenaran, keizinan daripada Allah. Ini kebenaran berperang demi mempertahankan diri. Demi mempertahankan diri. Jadi orang kafir Quraisy ni teruk tak teruknya, zalim tak zalimnya, bukan sekadar di negeri mereka saja mereka menindas, menekan orang-orang Islam, buat nyaya orang-orang Islam, termasuklah Nabi. Bahkan setelah orang lari dah tu, dah tu tinggal dalam negeri tu, nah tanah tu pada arah asal tu, tempat asal tu,
pergi duduk negeri orang, dia nak serang, nak peracun negeri orang tu pula. Sampai setara tu teruknya, tak sukanya kepada kebenaran. Padahal Nabi dengan sahabat-sahabat ni, muhajirin lah, kita panggil muhajirin ni, pergi menumpai di negeri orang. Tak boleh. Dia nak marah pula. Pasal apa? Ada orang yang membela. Ada orang yang membela Nabi dengan sahabat-sahabatnya, maknanya membela agama Islam tu. Jadi sakit hati. Lalulah nak pergi serai pula. Sampai ke peringkat nak perang. Sampai ke peringkat tu. Jadi sebelum daripada Islam ni kuat, baik kita peracur dulu. Islam ni peracur sebelum dia kuat. Itulah pandangan Abu Jahalnya. Dia lah hak beria-ria sangat nak perang, nak pergi serai, nak pergi peracur. Akhir sekali dalam sejarahnya, kalau kita baca dalam hadis, jelas Abu Jahal tu mati dalam perang Badar tu lagi. Tak ada lama, perang hak mula-mula. Situ tu dia mati dah. Kena kerak kepala. Itu Abu Jahal. Jadi sebelum tu Allah SWT suruh sabar dalam ayat-ayat Mekah tu. Tak ada perang, buat belah mana pun, buat nyaya pun senyap gitu lah. Tapi bila pergi ke Madinah ni tak boleh dah. Dan pokok dia berasa sedap, dia ingat orang Islam ni jenis, kita kata bahasa kita kongo lah. Kongo, buat kadang-kadang pun tak apa. Dia ingat lagu tu semua orang Islam. Rupanya tidak. Sebab tu dia berasa sedap hati tu nak kesegan, nak berkacau tu. Rupanya bila dapat kebenaran daripada Allah SWT, inilah ayat ni. Udhina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Diizinkan, diberi kebenaran kepada orang-orang yang diperangi. Bukan mereka nak perang dengan orang tu. Orang nak pergi serang dia. Sebab mereka dizalimi ni, kita tak boleh. Orang buat nyaya sampai gitu mau. Dan Tuhan Maha Kuasa untuk menolong orang-orang yang dianggap lemah. Itulah cerita. Siapa dia orang-orang ni? Orang-orang yang dikeluarkan, dihalau, dibuat negeri daripada tanah air mereka dibuat. Inilah nak pergi peracur ni pula negeri orang tanpa sebarang kebenaran. Nak kata alasan benar betul kau nak buat lagu, tak ada. Semata-mata tak ada kerana lain, kerana puak-puak ni kata Rabbunallah, Tuhan kita Allah. Kita tak sisiri, kita nak tahu itu je kesalahannya. Tapi siapa begitu sekali kezalimannya, turut pergi nak pergi peracur negeri orang pula. Jadi tak boleh dah tu, berdoa dah tu. Sebab tu Tuhan bui udhina, dibenarkan. Inilah ayat mula-mula yang memberi kebenaran untuk perang. Perang ini untuk mempertahankan diri, bukan serang orang nak serang kita. Ni cerita ni. Dan apa yang Allah SWT buat gini, suruh perang lawan ni, tak seturuk, tak boleh turuk saja tu. Sebab kalau turuk habis hancur, tak ada atas muka bumi ni. Hak orang panggil biara ke, hak orang panggil gereja ke, hak orang panggil masjid ke, hak orang panggil, tak ada. Dengan sebab tu nak jaga agama ni boleh. Kita sampai ke peringkat perang sekalipun. Sampai ke peringkat perang. Tapi dia tidak suruh mula sini. Waktu orang kafir tu beria-ria sangat. Nak perang. Jadi Allah SWT bagilah. Lepas tu dia rakyat ciri-ciri orang Islam yang betul. Kalau diberi kuasa, ada kuasa di bumi ini, alladzina immakkannahum fil ard aqamus salah. Mereka mendirikan sembahyang. Itulah gambaran pemerintahan Nabi SAW. Ataupun negeri yang dikuasai oleh Nabi lagu mana, jaga sembahyang. Tu ciri-ciri dia je negara. Jadi sudah ada negara dah. Maknanya sudah ada kuasa dah situ. Wa atawuz zakah, bagi zakat. Wa amaru bil ma'ruf, suruh orang buat benda molek. Wa nahaw 'anil munkar, dan melarang orang daripada buat benda tak molek. Itulah kerjanya orang Islam. Dia kalau ada negara pun itulah dia nak buatnya, dia nak jaganya. Itu gambarannya. Dan ini di dalam surah Hajj pada tahun yang pertama sudah ada kebenaran. Bila ada kebenaran itu, maka adalah persiapan. Persiapan tu, a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, dan seterusnya ayat tu macam-macam lah. Di situlah kelengkapan tu, melengkapkan diri untuk mempertahankan diri itu. Di situlah bermulanya.
Jadi perang hak mula-mula lagi kafir Quraisy itu kalah. Kejut apa dia. Orang hak selama ni kongor tu, tiba-tibanya jadi hebat, gagah, perkasa begitu mu. Dan ketua dia bergama nak perang sangat tu, Abu Jahal tu mati situ lagi. Lepas pada tu ada lagi beberapa peperangan. Situ lagi mula-mula lagi mati. Itulah ceritanya. Ini berlaku pada tahun yang pertama. Jadi kita tahulah bahawa ayat ini sekurang-kurangnya atau secara keseluruhannya surah ni dia selepas Madinah. Sebab haji, hukum haji ni kan nama surah Haj. Haji itu pun mana setelah di Madinah. Kewajipannya tu, kewajipan dia tu setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Dan benda-benda lain pun kalau kita perhati di sini nampak gambaran Madinah, bukan di Mekah dah. Itulah yang kita naknya. Dari segi tertib nuzul, dari tertib turun ni bila? Adakah Makkiyah? Kita nak tahu Makkiyah ke Madaniyah ni kena tengok pada isi dia. Kalau perang Mekah tak aja perang. Lepas tu apa yang orang Islam tak melawan? Sebab tidak dibenarkan. Di sini sudah dibenar. Dan nampak sini dikeluarkan tidak duduk di Mekah dah. Dikeluarkan pergi mana? Pergi Madinah lah. Pergi Madinah. Kita nampak di situ gambaran tu daripada ayat ni menunjukkan hal ni berlaku semasa di Madinah setelah berhijrah ke Madinah. Itulah cara nak kesan sesuatu surah atau ayat tu Madaniyah atau Makkiyah, kena tengok benda tu, kandungan dia tu, kena tengok kandungan dia. Macam di sini jelas lah, jelas. Dan apalagi dia sebut sawami', biar salawat, masajid ini menampakkan satu tempat yang ada kepelbagaian agama. Dan hak ni di Madinah, bukan di Mekah. Mekah kafir Quraisy, dia hak berkuasa. Kalau di Madinah ni macam-macam lah terbelakang. Yahudi ada biar, Nasara ada sawami', sauma'ah. Salawat itu tempat-tempat macam-macam, pelbagai agama ada situ. Dan ini juga menggambarkan masyarakat Madinah, bukan masyarakat Mekah. Daripada situ kita boleh tahunya. Seterusnya yang ketiga, surah At-Taghabun. Ini surah 64, surah yang ke-64. Ini pun pada tahun 1 Hijrah juga. Cuba tengok 64 surah At-Taghabun. Pendahuluan ajaran jihad dan infak di jalan Allah. Dalam surah ni ada sebut tu jihad dan ada sebut infak di jalan Allah, khususnya untuk menyiapkan alat-alat perang. Alat-alat perang. Jadi dalam situ ada sebutnya. Misalnya kita boleh tengok dalam surah ni ayat yang ke-16, ayat ke-16. Macam boleh kita kalau nak lengkap lagi sampai ke-17 tu. Cuba ambil baca. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. Oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah sedaya upaya kamu, dan dengarlah akan pengajaran-pengajarannya serta taatlah akan perintah-perintahnya, dan belanjakanlah hartamu serta buatlah kebaikan untuk diri kamu, dan ingatlah sesiapa yang menjaga serta memelihara diri daripada dipenuhi oleh sifat tamak, maka mereka adalah orang-orang yang berjaya. Dan kalau kamu memberi pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik ikhlas, nescaya Allah akan melipat gandakan balasannya kepada kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu, dan Allah amat memberi penghargaan dan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, lagi maha penyabar. Jadi itulah
gambaran di sini Allah SWT menggalakkan orang tu bertakwa kepada Allah sedapat mungkin. Setara mana kita boleh buatlah, setakat mana kita boleh, yang kita mampu tu. Jangan dibuat tak mampu. Setakat mana kita mampu tu buat. Lepas tu suruh dengar dan patuh. Ni maknanya sudah ada kepimpinan, ada ketua dah ni. Ketua yang kita kena dengar perintah dia, cakap dia, arahan dia, anjuran dia, dan kena patuh kepada dia. Sebab dia tu daripada Allah SWT lah, daripada Allah SWT lah, dan bagi belanja ni untuk membangunkan masyarakat Islam, membangunkan keluarga apa semua tu, kena belanja. Dan orang-orang yang tak ada sifat tomok, hak teruk pada dia tu, orang ni lah orang yang berjaya. Ada sifat tomok, tak boleh, tidak berjaya. Dan kalau bagi pinjaman yang baik kepada Allah, mana dengan kita buat kebajikan tu sebenarnya kita bagi pinjaman kepada Allah SWT, dan Allah SWT akan bagi bayaran dia, balasan dia dengan berlipat kali ganda kepada kita. Terutamanya tengok kepada benda yang kita buat tu, benda apa? Benda apa? Jadi hak itulah. Ni semua ni pada tahun yang pertama Hijrah. Seterusnya yang keempat, surah Al-Baqarah. Ini surah yang kedua. Surah yang kedua selepas Al-Fatihah, surah Al-Baqarah. Tahun kedua Hijrah, sebelum perang Badar. Ini sebelum perang Badar, tahun kedua Hijrah. Secara keseluruhannya mungkin ada satu dua ayat dia yang terpencil, terpisah, diturunkan kemudian, itu tak kira. Kira secara kasar. Secara keseluruhannya bahkan ada tanda-tanda ayat-ayat yang menunjukkan memang sebelum perang Badar berlaku. Sebab perang Badar itu berlaku pada tahun yang kedua. Dia ada ayat-ayat yang menunjukkan sebelum perang Badar. Dalam surah ni ada sebut ke dia perubahan arah kiblat dan kepimpinan serta hukum hakam syariat yang baru. Itu adanya dalam surah ni. Memang banyak sangatlah, sebab surah ni kan panjang. Peraturan dan hukum hakam agama tu banyak sangat terkandung di dalam surah ni. Antaranya hak ketaranya ialah perubahan kiblat. Perubahan kiblat berlaku pada tahun tu lah. Kalau kita tengok dalam hadis, dia sebut selepas Nabi berhijrah selama 16 bulan atau 17 bulan, Nabi SAW duduk menghadap kiblat kepada Baitul Maqdis dalam masa tu. Bila berhijrah ke Madinah tu, kiblatnya Baitul Maqdis. Jadi arah utara. Arah utara, kedudukan di Madinah tu arah utara. Jadi bila selepas 16 bulan atau 17 bulan berdasarkan setengah-setengah riwayat, ditukarkan, tahwil kiblat orang panggil, tukar arah kiblat. Tukar arah kiblat ke selatan lah pun. Selatan, sebab kedudukan Kaabah tu dengan Madinah tadi duduk di sebelah selatan. Dan Nabi SAW sendirinya perintah tu turun tu ketika duduk tengah sembahyang. Dan dia pusing ketika duduk tengah sembahyang. Dan beberapa sahabat pun buat gitu juga. Sebab ini menunjukkan kira-kira mereka tu sudah tahu kehendak Nabi SAW. Dan berdasarkan ayat tu pun dia ayat Nabi duduk nak dah gitu, macam duduk tunggu-tunggu. Sahabat-sahabat pun kira-kira duduk kecek, sebab tu mudah. Bila berlaku tu terus, tidak kata bercelaru, kucar barang. Dah tu bayangkan lah, kalau tu Iman duduk sini, tu Iman kena pergi sana, nak gila ke mana? Lagu mana cak? Dia mesti kena bersedia dah tu. Cara lagu mana? Jadi dalam hadis dia sebutlah lagu mana, cara dia tu. Macam-macam. Antaranya dia buka. Ni kan? Ni sah. Ni tu Iman duduk sini, dia buka. Iman tu pergi ikut tengah. Pergi ikut tengah, duduk di sana. Hak lain pusing. Itu satu cara. Ada juga cara yang lain disebutkan, dia berpusing sekali dengan tu Iman. Tu Iman dengan makmum dia pusing sekali. Jadi tu Iman pergi duduk di sana. Alik ujung tu jadi kiblat. Begitu cara dia. Itu benda lagu ni kita boleh tengok dalam hadis. Dalam Quran tak ada. Cuma dia sebut
pertukaran kiblat. Nanti kita dalam perbincangan kita seterusnya bila masuk dalam bab tafsir itu, kita akan bincanglah gapo dia kandungan utama atau mesej utama Allah dalam surah Baqarah. Dia nak ayat gapo sebenarnya. Hak utamanya. Di situ kita akan sebut antara maksud utama surah Baqarah ni ialah pertukaran pemimpin, kepimpinan daripada Yahudi kepada Islam, daripada bangsa Bani Israel kepada Arab. Nabi kita tu Arab tu sebenarnya. Cuba kalau kita perhati molek surah tu, nanti kita sampai situ kita akan sebutlah mana bukti-bukti yang kata begitu tu. Jadi pertukaran arah kiblat tu pun isyarat kau tu jugalah, isyarat kepada panduan tu. Hak lain dah, tak boleh pakai dah hak tu. Apa sebab tak boleh pakai? Itu disebut dalam Quran, dalam surah Baqarah lah. Disebut dalam surah Baqarah. Tak apa sebab orang Yahudi ni tak boleh dah berkuasa, tidak ada kelayakan dah, hilang kelayakan. Apa sebab? Kerana mereka mendustakan nabi-nabi, mereka menuduh nabi-nabi, tukar kitab Allah SWT, tukar tu, dia selewengkan kitab Taurat, kitab Injil, selewengkan. Kemudian dia ada peringkat tu setengah-setengah tu, nabi tu dibunuh oleh mereka. Jadi adakah bangsa atau puak yang lagu ni layak untuk memimpin dunia? Tak ada kelayakan. Betul mereka itu diberi kelebihan di suatu ketika dahulu. Memang wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, aku bagi kelebihan pada kamu lebih daripada orang-orang lain di atas muka bumi ni. Memang betul tu, tapi lepas pada tu tak ada kelayakan. Nak rayaknya kepimpinan ini dia kena ada kelayakan. Kalau tak ada kelayakan, buat benda-benda tak pernah sabar, benda pelik, dia tidak layak. Dia kena bertukar lah. Kalau kita tak tukar juga, punah dunia, punah dunia. Itulah di sebalik surah Baqarah. Jadi kalau kita tengok dalam surah mula-mula surah Fatihah tu, ihdinas siratal mustaqim, kita minta dengan Tuhan jalan hak betul. Siapa jalan hak betul? Siratal ladzina an'amta alaihim. Dia mari hak tu di permulaan surah Baqarahnya 5 ayat. Alladzina an'amta alaihim. Cuma di dalam surah yang lain disebutkan siapa mereka itu. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Itu dalam ayat yang lain. Tak apa, lepas pada tu cerita kafir sikit, orang munafikin, dan secara keseluruhannya surah Baqarah tu ditujukan ataupun menceritakan tentang orang-orang Yahudi. Hak tu sebenarnya Yahudi. Jadi nak ceritanya Yahudi tidak ada kelayakan lagi untuk memimpin dunia. Lepas tu surah Ali Imran, walaupun banyak campur benda-benda lain yang ada dalam itu, tetapi hak maksud utamanya nak ajak umat Islam menghadapi orang-orang Kristian pula. Itulah yang disebutkan dalam Quran ghairil maghdubi alaihim. Hak mana? Hak tafsir al-maghdubi alaihim Yahudi. Itu ada dalam surah Baqarah. Waladhdallin, ad-dallin tu hak mana? Hak kita tafsir itu. Itu dalam surah Ali Imran. Cuba tengok tertib dia tu, turut molek. Teratur molek. Jadi kesesatan dia Nasara ni kok mana? Kesesatan dia, penyelewengan dia tu dalam surah tu kita boleh tengok. Dan apa hak Islam baiki daripada mereka? Hak mereka punah agama Allah ni mana? Tempat mana yang jadi rusak agama ni? Sepatutnya mereka tu jadi pemimpin dulu, ahli kitab. Mereka tu sendiri yang menyelewengkan orang ramai daripada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sudah tidak ada kelayakan, nak harap puak-puak tu tak boleh dah. Habis punah dah. Sebab itu perlu kepada Nabi yang terakhir. Datangnya bukan daripada bangsa yang sudah lupa daratan tu. Kuasa dia dimulia sangat, sehingga dia buat apa saja pun tak apa. Kata dia, lan tamassana nar illa ayyaman ma'dudah. Kalau masuk dalam neraka pun sebentar ya puak-puak kita. Tak akan lama. Sebab kita puak-puak istimewa. Sama-sama kita dilebih. Bahaya tu. Tu nak ayatnya bangsa ni kalau lebih setara mana setara tu pun, kalau dia buat tak betul, tak boleh pergi. Tak boleh pergi. Tak boleh duduk datang. Tuhan tak beri. Kena rampah kuasa. Rampah kuasa lah. Hak tu sebenarnya di sebalik tertib surah-surah tadi sangat comel kalau kita perhati. Lepas tu dia ayatlah peraturan-peraturan nak hidup macam mana dalam masyarakat, dalam sebuah negara. Itu sangat banyak dalam surah Baqarah.
Dan sangat banyak dalam surah Baqarah. Hak ni kita boleh tengok lah. Panjang tu kalau kita nak tengok hak kiblat ni saja, boleh kita tengok contohnya misal cuba ambil baca ayat 142 saya qulu sufahat sampai 144 cuba baca situ. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Orang-orang yang kurang berakal di antara manusia akan berkata, apakah yang telah memalingkan mereka daripada kita yang dahulu mereka hadap kepadanya? Katakanlah Muhammad, milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berpaling ke belakang. Sesungguhnya peralihan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan mensia-siakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah dari Maha Penyayang kepada manusia. Kami melihat wajahmu Muhammad sering mendongak ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana sahaja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab tahu bahawa peralihan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak akan lari terhadap apa yang mereka lakukan. Itulah jelas nak tunjuk perubahan kiblat. Perubahan kiblat isyarat kepada perubahan kuasa, peralihan kuasa daripada Yahudi kepada Arab. Arab tu maknanya Nabi kita lah. Nabi kita. Isyarat kot tu. Dan kalau kita nak tengok di sini, banyak benar lah. Kita tak ada masa dah ni. Kalau nak kira agak apa fitnah yang dia buat, dia tuduh terhadap Nabi-Nabi gapo ni, dalam ni kita sebutlah. Misalnya, tapi panjanglah pula. Macam mana dia kata kepada tuduh Nabi Sulaiman, tuduh Nabi tu, tuduh Nabi ni kerja siapa? Buat Yahudi ni. Tidak patut. Kalau nak royak ajaran Nabi ni ajaran yang benar, ajaran tauhid, tiba-tiba dia kata wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tak jadi kafir. Dia kata Sulaiman jadi kafir. Tu ahli kitabnya, orang Yahudi. Padahal Sulaiman tu bangsa dia, Bani Israel. Dia punah agama Nabi tu. Dia kata ni bawa ajaran kafir. Dalam kitab Bible ni ada ni pun ada sebut kafir Nabi Sulaiman. Apa lagu mana nak harap lagu ni sedangkan Nabi Sulaiman dan nabi-nabi lain bawa ajaran tauhid, bawa hak benar. Dia ubah siapa lagu tu.
Dan dia tuduh macam-macam lah. Nabi Sulaiman ni dapat kuasa hebat gini semua ni, pakai ilmu sihir, kata dia. Sebab itu kita kena belajar ilmu sihir. Macam-macam tuduhan. Sedangkan Nabi Sulaiman tak ada semua tu. Semua Nabi menentang sihir, menentang benda-benda, amalan-amalan yang seperti itu. Jadi orang-orang Yahudi ni terlibat dengan benda-benda teruk yang macam tu. Dengan sebab itu mereka tidak layak lagi untuk menjadi pemimpin yang membawa agama Allah. Inilah antaranya. Benda ni banyak lagi. Kalau kita tengok di sini banyak lagi perkara-perkara lain lagi dalam surah Baqarah. Dia nak ceritanya apa? Orang-orang Yahudi tu di dalam surah Fatihah yang kita baca tu, al-maghdubi alaihi. Apa mereka tu dimurkai Allah? Apa? Baca sini boleh tahulah. Kalau kita tak dimurkai Allah, jangan ikut jejak langkah pokok ni. Dan dia tak sebut Hindu ke Buddha ke, tak sebut dalam Quran. Dia sebut Yahudi Nasara. Hak tu hak penting. Sebab apa? Hak sebenar umat Islam akhir zaman ni akan hadapi hak dua ni sebenar. Hak jadi masalah. Hak lain tu sebenarnya tak ada belah mana. Tak ada belah mana, tak besar mana walaupun dia ada negara pun. Tak besar mana. Dia tak kuat mana. Hak kuatnya dua ni. Hak ni hak umat Islam kena buat persediaan untuk menghadapi siapa dia? Yahudi dan Nasara. Akhir zaman ni umat Muhammad ni, hak tu kena beringat. Sebab tu mula-mula dia beri hak tu selalu. Hak ni kena beringat. Hak ni lah pokok ni lah perosaknya. Dan dia rosakkan lagu mana? Kita nak tak sewi jadi dimurkai oleh Allah, tidak jadi sesat, tak sesat. Tengok ni, Tuhan sudah beri dah kepada kita panduannya. Kalau buat lagu ni ikut sepuluh mereka, jadi lagu tu pula lah. Begitu maksud dia. Jadi panduan untuk as-siratal mustaqim yang sebut di Quran yang ambil semua, ambil. Kita minta as-siratal mustaqim Tuhan beri Quran yang sebut. Ni lah panduan untuk kamu. Kalau nak dapat petunjuk, ikut ni daripada awal sampai akhir baca. Itu maksud apa ni di sebalik tertib surah ni. Tertib surah yang ada ni. Walaupun kalau mengikut tertib turun dia, dak ni hak ni yang keberapa ni kita tengok tadi. Di Madinah dia selepas sekian banyak dah surah-surah lain turun di Mekah tu. Tapi dari segi tertib susunan Quran ni, dia ada maksud dia sendiri. Hak ni lah orang panggil mukjizat tu, pelik tu. Walaupun tidak diatur mengikut tertib turun, tapi dia penuh dengan hikmat juga. Ada maksud di sebalik itu. Dan hak tu kita kena percaya dengan restu Allah SWT. Allah nak gini, tertib Quran ni gini, walaupun pada masa turunnya tidak gini. Dan jangan kita kata dah tertib ni tidak jadi sepuluh turun, dah jadi bercelaru. Jadi isi dia pun jadi bercelaru juga, jadi pening. Dah dia akan teratur molek kalau turun molek. Itulah hak yang pentingnya kita belajar tafsir Quran ni, nak nampak kaitan tu, turutan dia, kesinambungan satu surah dengan satu surah yang lain sampai ke akhir, walaupun tidak mengikut tertib nuzul. Dia tetap ada. Hak ni lah benda yang lemah orang lain nak buat lagu ni. Tak boleh, tak mampu nak buat. Itulah sekadarnya nampaknya malam ni kita tak ada dah. Seterusnya sekat tu dululah. Kita akan sambung lagi insya-Allah minggu depan. Wallahu a'lam.